Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada video kali ini, saya nak membincangkan tentang SP 6.1.4, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Saya juga telah meletakkan di dalam bahan ini, iaitu soalan-soalan peperiksaan SPM dan juga soalan-soalan berbentuk peperiksaan. Jadi pada video kali ini saya tumpukan kepada untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama sekali ialah perkara-perkara yang perlu anda ingat bahawa yang pertama nisbah trigonometri, iaitu saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Okey, saya ulang semula. Misalnya kita ada segitiga bersudut tegak. Okey, di sini adalah X. Okey, katakan di sini adalah A, B, C. Okey, jadi A ini adalah sudut bertentangan, sisi bertentangan dengan sudut X. B adalah bersebelahan, sisi bersebelahan dengan sudut X. Dan C adalah sending ataupun hipotenus. Okey, kalau saya nak cari sin, okey, sin X adalah sama dengan tentang persebelah. Tentang persending. Iaitu tentangnya A, okay, tentang persending, iaitu tentangnya A dinisbahkan dengan sending adalah C. Okay. Kalau saya nak cari cos X sama dengan belah persending, iaitu sisi sebelah per sisi sending. Sisi sebelah adalah B, sisi sending adalah C. Dan yang ketiga ialah tangen X sama dengan sisi bertentangan dengan sudut X dan sisi bersebelahan dengan sudut X, iaitu sisi bertentangan dengan sudut X adalah A dinisbahkan dengan sisi bersebelahan dengan sudut X adalah B. Jadi di sini yang pertama sekali kita kena tahu tentang STS, saya tak suka kain busuk sebab tak tahan bau. Iaitu sin adalah sisi tentang per sisi sending, cos adalah sisi bersebelahan dengan sisi sending dan tangen adalah sisi bertentangan dengan sisi bersebelahan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah anda perlu ketahui tentang sukuan bulatan yang telah kita belajar, iaitu X, Y, 90, 0, 90, 180, 270, 360. Pada sukuan pertama semua bernilai positif. Pada sukuan kedua sin saja bernilai positif, yang lain negatif. Pada sukuan ketiga tangen bernilai positif, yang lain negatif. Dan pada sukuan yang keempat adalah cos saja positif, yang lain adalah negatif. Sukuan pertama adalah 0 darjah hingga 90. Sukuan kedua 90 hingga 180. Sukuan ketiga 180 hingga 270. Dan sukuan keempat 270 hingga 360. Perkara ketiga yang anda kena tahu adalah teorem Pythagoras yang melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey. Ini A, ini B, ini C. Di mana C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Iaitu sending kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tegak kuasa 2 dan ditambahkan dengan B kuasa 2.
Okey. Yang mendata. Okey. Jadi 3 perkara ini anda kena tahu. Baik. Cuba kita lihat soalan pertama. Dalam rajah QRS ialah satu garis lurus yang ini. Okey. Dan QS 4. Daripada Q sampai ke S 8. Jadi mana QR ni adalah 4 dan RS adalah 4. Okey. Baik. Kemudian hitungkan tangent cos X. Ini adalah X, kita nak cos dia. Tangent Y, ini adalah Y. Okey. Okey. Jadi yang pertama sekali untuk cos X, kita lihat bahawa sudut ini adalah sudut di dalam sukuan yang keempat, iaitu sudut di antara 270 hingga 360. Jadi kita tanda dulu yang ini adalah sukuan 4. Okey. Baik, dalam sukuan 4, cos X adalah bernilai positif. Jadi saya tanda positif dulu. Okey, untuk dapatkan cos X, okey, kita buat satu lagi sudut di dalam segitiga ini. Yang ini kita panggil sebagai sudut rujukan sepadan. Okey, yang berada di dalam segitiga bersudut tegak. Okey, saya tandakan dengan biru di sini. Okey. Baik. Jadi untuk dapatkan cos X, cos adalah sisi belah bersebelahan B perkan dengan sending. Jadi sama dengan tambah. Jadi kita hanya cari cos sebelah dia. Iaitu cos sebelah adalah 3. Dan sending. Sending ni kita tak tahu berapa. Jadi kita kena kira gunakan teorem Pythagoras. Okey. Iaitu ini adalah C. C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi C kuasa 2 sama dengan A adalah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Jadi C kuasa 2 sama dengan, ini kita tambahkan, kita dapat 25. Jadi sending sama dengan punca kuasa 2 25 sama dengan 5. Jadi kat sini 5. Okey. Jadi sama dengan positif 3/5. Okey. Ini A. Kalau katakan dia nak katakan sin X. Jadi pada sukuan keempat, sin adalah negatif. Jadi kalau dia nak sin X, maka nilainya negatif. Jadi sin X ialah tentang per sebelah. Jadi tentang per sebelah. Maka sama dengan negatif. Tentangnya, kita tengoklah tentang untuk X yang ini. Okey. Jadi tentang adalah 4. Ini bukan sebelah. Ini adalah sending. Sending adalah 5. Jadi jawapannya negatif 4/5. Okay, bagaimana kalau dia nak tangent? Okey. Jadi tangent pada sukuan keempat juga negatif. Kemudian kita tengok nisbah trigonometri tangent adalah tentang per belah. Jadi sama dengan tentangnya adalah 4. Jadi negatif 4, belahnya adalah 3. Okey. Okey. Saya teruskan dengan tangent Y. Okey, untuk tangent Y ialah di sini. Iaitu ini adalah sukuan yang kedua. Iaitu sudutnya daripada 0, 90, 180. Okey, jadi Y terletak di antara 90 hingga 180. Okey. Maknanya dia tak sampai ke 180 ni. Okey, tetapi lepas 90. Bermakna ini adalah sukuan yang
2. Jadi dalam sukuan kedua, tangent Y adalah bernilai negatif. Okay, kita hanya tengok tangent tentang perbelah. Jadi tentang perbelah. Jadi sama dengan okay, tentangnya. Okay, ini adalah sudut rujukan sepadan dia. Okay, jadi tentangnya adalah 3. Jadi kita tulis negatif 3. Perkan dengan belahnya adalah sebelah. Sudut adalah 4. Jadi jawapannya negatif 3/4. Okay. Jadi kemahiran kita 1, okay, nisbah trigonometri. Yang kedua, sukuan bulatan untuk menentukan nilai. Yang ketiga adalah teorem Pythagoras, okay, untuk mengira panjang sesuatu, sisi bagi sudut segitiga bersudut tegak. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Okay, gambar rajahnya seperti berikut. Okay. Okay. Dalam rajah GHF, HGF ialah satu garis lurus. Okay. Kemudian panjang HG. Okay, yang ini ada pembetulan, saya betulkan sedikit. Okay, iaitu daripada sini sampai sini 16. Okay, mana ini adalah 8, di sini adalah 8. Okay, maka saya boleh cari yang ini. Gunakan teorem Pythagoras. Okay, ini adalah C. Iaitu C kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 ditambahkan dengan 16 kuasa 2. Jadi C kuasa 2 sama dengan, okay, kita terus gunakan mesin kira, 6 kuasa 2 ditambah 16 kuasa 2. Jadi saya dapat 292. Okay. 292. Jadi C sama dengan 292 ni kita punca kuasa 2. Jadi C sama dengan 17.088 ataupun 17.01 09. Dari sini 17.09. Okey, kalau yang ini kita boleh dapat juga, iaitu EG ni katakan C. Okey, jadi yang ni saya kira C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi C kuasa 2 sama dengan 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2. C kuasa 2 sama dengan 100. Jadi C sama dengan punca kuasa 2 100. C sama dengan 10. Jadi kat sini saya letak 10. Okey. Okey, sekarang ukurannya telah selesai. Okey, saya nak cari yang pertama cos X. Okey, yang ini kita kenal pasti dulu dalam sukuan 2. Okey. Jadi dalam sukuan 2 kita tulis A S T K. Jadi sukuan 2 sin adalah positif. Yang lain semua adalah negatif. Jadi untuk A cos X sama dengan negatif A. Jadi kita ambil di sini sebagai sudut rujukan. Okey. Jadi negatif sisi bersebelahan dengan sisi sending. Jadi negatif sisi bersebelahan dengan sudut di sini, okay, sudut X ni, okay, adalah 8 perkan dengan sisi sendingnya 10. Jadi kita ringkaskan negatif 4/5. Okay, untuk B, okay, since X sama dengan, okay, dalam sukuan kedua sin bernilai positif. Okay, jadi nisbah trigonometrinya adalah tentang sisi bertentangan per sending. Jadi sama dengan
positif. Okay, kita tengok X, sisi bertentangannya 6 dan sendingnya 10. Jadi bila kita ringkaskan, kita akan dapat 3/5. Okay, saya pergi kepada C, iaitu tangent. Okay, dalam sukuan kedua, tangent adalah bernilai negatif. Jadi nisbahnya adalah sisi bersebelahan. Okay, saya sambung saja. Sisi bersebelahan per dengan sisi bertentangan. Okay, jadi negatif. Okay, kita lihat semula X-nya di sini. Okay, kita rujuk kepada sudut rujukan. Okay, iaitu 6, sisi bertentangan dengan sudut X, 6 bersebelahan 8. Jadi negatif 6/8. Jadi bila kita ringkaskan, kita akan dapat negatif 3/4. Okay. Okay. Saya tunjuk lagi contoh yang ketiga. Okay, dia beri gambar contoh ketiga. Okay. Rajah menunjukkan sebatang kayu dengan panjang 8 cm. Ini kayu, panjang kayu 8. Jadi yang ini adalah sending. Okay. Disandarkan pada dinding tegak. Jarak mengufuk dinding ke kayu ialah 6. Okay, jadi kalau kita nak cari jarak tegak ni, okay, kita gunakan teorem Pythagoras sebab yang terhasil adalah segitiga bersudut tegak ni. Jadi saya nak cari yang ini daripada sini sampai ke bawah sini. Saya gunakan teorem Pythagoras iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi C kita adalah 8. Okay, condong kita. Jadi 8 kuasa 2 sama dengan okay, A ni kita nak cari, katakan ini A. Jadi A kuasa 2 ditambah 6 kuasa 2. Jadi ini 64 sama dengan A kuasa 2 tambah 36. Ataupun A kuasa 2 tambah 36 sama dengan 64. A kuasa 2 sama dengan 64. Kita tolak 36. Jadi A kuasa 2 sama dengan 64. Tolak 36. Jadi kita akan dapat 28. Maka A sama dengan punca kuasa 28. Jadi A sama dengan 5.29. Okey, selesai. Okey. Sekarang kita nak jawab sin theta. Sin theta ini adalah sukuan kedua. Iaitu sudut di antara 100 sudut di antara 90 hingga 108 hingga 180. Okey. Okey, iaitu daripada sini sampai ke sini. Okey. Jadi sukuan kedua. Jadi untuk sukuan kedua, okey. A S T K. Hanya sin saja bernilai positif. Jadi sin yang ini akan jadi positif, cos akan jadi negatif, tangent akan jadi negatif. Okey, jadi saya jawab A. Okey, sin theta sama dengan positif. Okey, dia punya nisbah trigonometri ialah saya tak suka. Mana tentang persending. Jadi sudut yang kita tengok sudut di sini. Okey, sebab ini adalah sudut sebenar. Ini adalah sudut rujukan dia, rujukan sepadan. Okey. Okey. Jadi kat sini saya letak theta ialah positif tentang, iaitu kita dah kira tadi A ni adalah 5.29 dinisbahkan dengan sending. Sending adalah 8. Okey.
Jadi kita kira dalam bentuk pecahan 5.29 per 8. Okey. Jadi pelajar, dia dapat 529 per 800. Bermaksud yang ini adalah tidak boleh dikecilkan. Okey, inilah jawapannya. Okey. Okey. B cos theta. Cos theta pada sukuan kedua negatif. Okey, jadi cos ialah kain buruk sebab. Okey. Jadi sama dengan negatif sisi bersebelahan 6 dan sending. Okey. Dia negatif sisi bersebelahan dengan sisi sending, iaitu 8. Jadi sama dengan negatif 3/4. Okey, kita tengok tangent. Okey, C tangent theta. Okey, tangent dalam sukuan yang kedua adalah negatif. Okey, theta iaitu untuk tangent nisbah trigonometrinya adalah, saya tak suka kain buruk sebab tak tahan bau. Okey, iaitu tentang persisi bersebelahan. Sama dengan negatif, tentangnya 5.29 perkan dengan 6. Okey. Baik, jadi soalan A, soalan B, soalan C selesai. Baik, kita lihat soalan 4, Syaril bermain permainan baling damak. Okey. Papan damak berbentuk bulat dan mempunyai sukuan seperti ditunjukkan rajah. Okey. Didapati bahawa damak yang dilempar biasanya mengenai sukuan yang mempunyai nilai sins. Okey, kita ambil sin. Okey. Sin X sama dengan 0.809. Okey. Kita dapati bahawa sin ini adalah sin yang bernilai positif. Okey, yang ini kita letak sini. A, S, T, K. Jadi kemungkinan dia biasanya kena pada sukuan pertama ataupun sukuan yang kedua. Nyatakan sukuan-sukuan tersebut. Jadi sukuan dia adalah A, ialah sukuan 1 dan sukuan 2. Kenapa sukuan 1 dan sukuan 2? Sebab nilai sin adalah positif. Okey, jadi sin positif adalah dalam sukuan 1 dan juga sukuan 2. Okey, sudut X. Jadi sudut X dia ada dua lah, ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinan pada sukuan pertama, okey, saya letak di sini. Yang ini. Okey. Jadi X sama dengan, kita hanya tekan mesin kira. Okey. Berapa darjah? Iaitu shift sin 0.809. Jadi kita akan dapat darjahnya 53 darjah, 53.998, jadi 54 darjah. Okey. Baik, kemudian untuk sukuan kedua, ialah di sini. Mana ini 54. Okey, untuk sukuan kedua, ini X, ini Y, 0, 90, 180. Jadi daripada 0 sini sampai ke sini. Okey. Jadi pelajar, kita hanya tolakkan. Okey. X sama dengan, okey, 180 ditolak 54. Jadi sama dengan, kita gunakan mesin kira. Jadi 126. Jadi jawapan untuk B adalah, okey, X sama dengan 54 darjah atau
X sama dengan 126 darjah, iaitu ada 2. Okey. Okey. Kita akan bincangkan soalan seterusnya, iaitu soalan yang kelima. Okey. Okey, soalan kelima ni gambar rajahnya bukanlah gambar rajah segitiga bersudut tegak. Okey. Saya ke bawahkan yang ini. Okey, rajah menunjukkan sebatang tiang AB. Okey. AB panjangnya 6 meter, berada pada sudut 110 darjah dari tanah mengufuk. Maknanya ini tanah mengufuk. Okey, yang ini. Jadi daripada sini sampai ke tiang ni ialah 110. Okey. Tiang itu dikekalkan dalam kedudukan sedemikian oleh seutas tali BC. Okey, ini adalah tali. Hitungkan tinggi B dari tanah mengufuk. Tinggi B dari tanah mengufuk ni maknanya daripada sini, okey, dia tegak. Okey. Saya nak kira daripada sinilah sampai ke sini. Okey. Jadi pelajar, segitiga yang boleh saya bentuk adalah segitiga yang ini. Segitiga bersudut tegak yang ini. Okey. Dengan yang ini. Okey, jadi saya asingkan segitiga tersebut. Okey, sedemikian. Okey. Baik. Yang sending yang ini adalah 6. Okey. Kemudian sudut di sini, sudut yang ini 110, maka sudut yang ini adalah 70. Jadi saya pindahkan di sini 70. Jadi yang saya nak cari di sini, tinggi daripada sini sampai ke sini. Katakan X. Okey. Jadi X ini adalah sisi tentang dengan sudut. Okey. Dan ini adalah sisi sending. Okey. Jadi saya akan gunakan nisbah trigonometri tentang persending. Jadi tentang persending ini adalah sin. Okey. Sin 70 darjah. Jadi saya boleh tulis sin 70 darjah adalah sama dengan tentang persending. Jadi sin 70 sama dengan tentang dia adalah X. Sendingnya adalah 6. Okey. Maka saya cari sin 70 tu adalah berapa. Okey. Jadi saya tekan sin, tekan 70. Jadi saya dapat 0.9396. Jadi saya boleh ambil sin 70 ni, iaitu 0.9397 sama dengan X per 6. X ni adalah tinggi. Jadi kita nak dapatkan X, 6 ni kita darabkan. Okey. Jadi sini 6, saya darab 0.9397 sama dengan X. Jadi saya dapatlah nilai tingginya. Okey. 6 didarab 0.9397. Jadi saya dapat 5.6382. 5.6382 cm. Okey. Okey. Okey, soalan 6 saya tinggalkan. Okey, tak apa, saya bincangkanlah soalan 6. Okey. Okey, kita lihat soalan 6. Apa cerita kepada soalan 6 ni? Baik, kita ada segitiga ABC. Kita ada sudut 35. Okey, kemudian BC ni adalah 8 cm. Okey. Okey. Dalam rajah AB
ialah bayang tiang tegak yang ini. Okey. Pada tiang tegak BC pada tanam ufuk jika sudut di antara AC dengan tanam mengufuk, yang inilah maksud dia. Ialah 35, cari panjang bayang tiang. Maknanya saya nak cari A, B. Ataupun saya letakkanlah sini X. Bermakna saya mencari panjang sisi AB dengan menggunakan sudut 35 dan satu lagi sisi yang diberi. Okey, sekarang kita lihat sudut 35 yang berhubung ataupun berkaitan dengan 35 ni adalah sisi tentang, satu lagi sisi belah. Jadi tentang berbelah. Ini adalah sama dengan tangent. Okey. Jadi saya boleh tulis tangent 35 darjah adalah sama dengan tentang berbelah. Okey. Jadi sama dengan tentangnya adalah 8, belahnya adalah X. Saya nak cari. Ataupun saya tulis semula tangent 35 sama dengan 8 per X. Okey, sekarang saya cari tangent 35. Okey, guna mesin kira. Tangent 35 saya dapat 0.7002. Jadi saya ambil 0.7002 sama dengan 8 per X. Jadi X ni saya darabkan, okey, dengan 0.7002 sama dengan 8. Okey, saya sambung di sebelahnya. Jadi X sama dengan 8. Okey, yang ini saya pindahkan untuk dapatkan X. Jadi darab ni pindah, dia akan jadi bahagilah. Okey, jadi 0.7002. Jadi saya akan dapat nilai X adalah sama dengan 8 bahagi 0.7002. Jadi saya dapat 11.425. Jadi saya ambil 2 tempat perpuluhan, 11.43 cm. Okey. Baik, bagi soalan-soalan yang lain, okey, saya minta anda selesaikan. Okey, baca soalan dan fahamkan ya. Soalan 7, soalan 8, soalan 9, soalan 10, soalan 11, 12. Okey, saya nak bincangkan soalan peperiksaan lah. Okey. Baik. Saya ambil soalan peperiksaan pertama. Okey. Ada banyak soalan peperiksaan di sini. Okey pelajar, cuba kita lihat soalan ini. Dalam rajah JLM sebuah segitiga bersudut tegak. Okey, JLM yang ini JLM. K titik tengah, di sini titik tengah. Okey. Bagi garis lurus JL, diberi bawah JL 8, maka di sini JK dan juga KL sama, iaitu 4, 4. Okey, kemudian KM 5, 5. Okey. Maka untuk ML ni adalah kita gunakan teorem Pythagoras, iaitu katakan ini saya ambil A, ini B, ini C. Okey. Jadi C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi pelajar, C kuasa 2 ialah 5 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. Jadi 25 sama dengan A kuasa 2 tambah 16 ataupun A kuasa 2 tambah 16 sama dengan 25. Jadi A kuasa 2 sama dengan kita tolakkan 25 tolak 16. Okey.
kita akan dapat 9. Jadi A sama dengan punca kuasa 2 kepada 9. Jadi sama dengan 3. Jadi A kat sini kita tulis 3. Okey. Okey, carikan nilai tangent Y. Okey. Tangent Y. Jadi tangent sama dengan sisi bersebelahan per sisi bertentangan. Okey, kemudian kita buat A, S, T, K. Baik, untuk Y ini adalah sukuan yang kedua. Okey, iaitu sudut di antara 0 hingga sudut di antara 90 hingga 180. Okey, ini adalah sukuan kedua. Okey. Okey. Jadi dalam sukuan kedua, saya tanda sukuan kedua ni sin positif. Maka tangent kita adalah bernilai negatif. Jadi sebelahnya kita lihat sudut yang ini. Okey, ini adalah sudut sebenar. Ini sudut rujukan sepadan. Kita tengok dalam segitiga di sebelahnya. Okey. Iaitu di sini sisi bertentangan adalah 3, yang ini kita dah kira tadi. Sisi bersebelahan adalah 4. Jadi 4. Jadi jawapannya negatif 3/4. Jadi A. Okey, kita lihat lagi. Soalan 2. YKL satu garis lurus. Diberi sin X. Yang ini. Pelajar, ini adalah sudut tirus. Bermakna ini adalah sudut rujukan dalam sukuan pertama. Okey, jadi sin adalah sama dengan tentang persending. Jadi tentangnya 10 perkan dengan sendingnya X. Tetapi dia dah bagi di situ 5/13. Okey, jadi sisi sebenar 10. Okey, nisbahnya 5. Jadi bermaksud di sini di darab 2, di bawah pun darab 2. Bermakna ini adalah sama dengan 26. Okey. Baik. Tangent Y yang ini. Okey, jadi tangent ialah sisi tentang per sisi sebelah. Okey, sama dengan, sama juga ini adalah sudut tirus. Jadi kita anggap ini sebagai sudut rujukan sepadan. Jadi tentangnya adalah 3. Okey, sebelahnya adalah 2. Mana tentang sini 3, sini sebelah ni adalah 2. Tetapi yang ini ni ukuran sebenar adalah 10. Mana ini didarabkan dengan 5, yang atas pun kena darabkan dengan 5 sebab kita nak kira ukuran sebenar. Jadi yang ini adalah 15. Okey, hitungkan panjang JKL. Jadi untuk JKL ni kita kena kira yang ini Y. Okey. Ataupun ini katakan daripada sini sampai sini. Okey, saya tak nak Y lah sebab ada Y kat sini, M. Jadi saya gunakan teorem Pythagoras. Okey, jadi segitiga yang saya ambil ialah segitiga KLM. Okey. Okey, jadi saya gunakan teorem Pythagorasnya macam mana? Iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C adalah 26 kuasa 2 sama dengan A adalah 10 kuasa 2 ditambahkan dengan KL adalah M kuasa 2. Jadi 26 kuasa 2. Saya dapat 676. Sama dengan 10 kuasa 2 adalah 100 tambah M kuasa 2. Ataupun saya tulis mula M kuasa 2 tambah 100 sama dengan 676. Okey, jadi saya kira di sebelah sinilah. Okey, jadi M kuasa 2 sama dengan 676 ditolak 100. Jadi M kuasa 2 tinggal 576. Jadi M sama dengan punca kuasa 576. Jadi M sama dengan okey 24. Jadi pelajar di sini 24. Jadi
JL ataupun JKL sama dengan, okey, yang ini tadi 15 ditambah dengan 24. Jadi jawapan 39. Okey, soalan ketiga. Dalam rajah PFQ ialah garis lurus sin QPR. QPR. Jadi sin yang ini. Okey. Adalah 5/13. Sin ialah tentang per sending. Jadi tentang kat sini 5, sending 13. Okey. Jadi tidak ada apa-apa perubahan sisi. Okey. Jadi 5/13. Okey, tangent. Okey, tangent ialah sisi tentang per sisi belah. Tangent apa? FPE. FPE yang ini. Jadi tentangnya adalah 3. Tentang adalah 4. Mana sini 4. Belahnya adalah 3. Jadi sini 3. PF sama dengan FQ. Jadi sini pun 3 lah. Maknanya sebab ini sama. Okey. Cari panjang EF. EF yang ini. Okey. Tapi ukuran sebenar, sini 13. Sini 13. Sini ialah 5. Jadi saya kena cari dulu PQ. Jadi saya gunakan teorem Pythagoras, C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C kita adalah 13 kuasa 2 sama dengan, katakan A 5 ataupun A kita ambil yang ni lah. Yang ini katakan kita tak tahu berapa ukurannya. Okey. Kita padam dulu. Okey. Ini kita padam dulu, ini kita padam dulu sebab yang diberi ialah dalam bentuk nisbah trigonometri. Ukuran sebenarnya kita tak tahu. Jadi oleh itu kita kira dulu P ke Q. Okey. Ataupun yang ini PQ ni kita anggap A. Okey. Ditambah A kuasa 2 ditambah dengan B ialah katakan 5 kuasa 2. Jadi 169 sama dengan A kuasa 2 tambah 25 ataupun A kuasa 2 sama dengan tambah 25 sama dengan 169. Jadi A kuasa 2 sama dengan 169 kita tolakkan dengan 25. Jadi 144. 144. Jadi A sama dengan punca kuasa 144 12. Maka yang ini ni P ke Q adalah 12. Tapi PF dengan FQ ni sama. Mana sini adalah 6. Yang ini adalah 6. Okay, yang ini kita tak tahu berapa ukuran sebenar. Tetapi kita tahu bahawa okay, ini saya anggap X lah. Okay. Tangent FPE 4/3. Jadi tangent okay, sama dengan sisi bertentangan per sisi belah sama dengan 4/3. Okay. Tetapi dalam ukuran sebenar, okay, sisi bertentangannya X, sisi bersebelahannya adalah 6. Bermaksud yang ini dia berkadaran. Iaitu 3 darab 2 dapat 6. Jadi yang ini X ni adalah 4 darab 2. Jadi X sama dengan 4 darab 2 sama dengan 8. Jadi jawapan C. Okey, saya bincang lagi soalan keempat. Dalam perbiasaan. Okey. Okey, untuk soalan keempat, kita ada dua segitiga bersudut tegak. Okey. Rajah menunjukkan dua segitiga BCD, okey, segitiga yang bawah ni BCD dan BCE, segitiga yang atas ni. Okey. Jadi ukuran diberi di sini DC 12, BE 18.
dan cos. Okey, yang ini kita ambil maklumatnya. Cos sudut CBE sama dengan 5/6. Okey, kalau cos adalah sama dengan sisi bersebelahan bersending. Bermaksud 5 ni ialah sebelah. Yang ini adalah sending. Kita lihat CBE. CBE yang ini. Okey. Sebelah yang ini kita tak tahu. Jadi saya letak X. Tetapi sendingnya 18. Bermaksud yang ini kita darab 3. Yang atas ni darab 3. Jadi X ini adalah sama dengan 5 darab 3, 15. Jadi saya letak 15. Okey. Ukuran sebenar. Okey. 5/6 ini adalah ukuran nisbah trigonometri yang telah dikecilkan, telah dipermudahkan. Okey, cari nilai tangen ABD. ABD yang ini, mana sukuan kedua ni. Okey. Sukuan 2. Jadi saya kena buat sukuan 2. X, Y, 0, 90, 180, 270, 360. Jadi sukuan kedua terletak di sinilah. Okey. Iaitu sudut di antara 90 sampai 180 dia sama dengan yang ini. Okey. Jadi saya letak A, S, T, K. Bermaksud dari segi nilai dalam sukuan kedua, okey, nilai nisbah trigonometri dan sukuan kedua hanya sin saja positif. Maknanya untuk tangen ni dia akan jadi negatif. Jadi saya tulis tangen sudut APD sama dengan negatif tentang perbelah. Okey. Jadi sama dengan negatif. Okey. Tentangnya yang ini. Tak tahu. Okey. Jadi BE ni saya gunakan teorem Pythagoras. Okey. CE ni. Jadi katakan sini A, ini B, ini C. Okey. Panjang BC dah tahu. Panjang BE dah tahu. Maka saya gunakan teorem Pythagoras iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. 18 kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tu kita nak cari. Tambah B kuasa 2 adalah 15 kuasa 2. Okey, jadi 18 kuasa 2 kita dapat berapa? 324. Sama dengan A kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Kita dapat 225. Bermaksud saya tulis mula A kuasa 2 tambah 225 sama dengan 324. Jadi A kuasa 2 sama dengan 324 ni tolakkan dengan 225. Jadi saya dapat 99. Okey. 324 tolak 225. Okey, yang ni betul. 18 kuasa 2. Dan ni tadi 15. Okey. Jadi kalau 15 kuasa 2 kita dapat 225. 18 kuasa 2 kita dapat 324 tolak 225. Kita dapat 99. Jadi A sama dengan punca kuasa 99 sama dengan 9.9498. Okey. Jadi kita letak paling hampir ialah 9.95. Okey. Okey. Jadi kat sini negatif. Okey, kita dah dapat tadi A 9.95. Okey.
Jadi kita ambil sisi tentang adalah 9.95 perkan dengan sisi sebelah 15. Okey, sama dengan kita ambil negatif 9.95 kita nisbahkan dengan 15. Jadi kita akan dapat 0.663 ataupun kita dapat ialah negatif 199 per 300 ataupun di sini kita letak 10 negatif 10/15. Sebab dia hampir 10 jadi kita letaklah negatif 10/15. Jadi kita akan dapat negatif 2/3. Jadi kat sini negatif 4/3. Kita tengok balik sudut ABD. Cos CBE iaitu 5/6. Jadi 5/6 bermaksud darah 3 dah 3. Sini 15. Bila sini 15, kita nak cari CE. Jadi 15 kuasa 2. 18 kuasa 2. Kita tolakkan dengan 15 kuasa 2. Jadi 99. Sepatutnya jawapannya negatif 2/3. Ini mungkin ada kesilapan pada jawapan. Baik, soalan 5. Dalam rajah ADC ialah satu garis lurus. Diberi AB 20. Sini ada X, 2 segitiga bersudut tegak. Kemudian sin X sama dengan 3/5. Bermaksud sin adalah sisi tentang, bersisi belah, sending. Jadi ukuran sebenarnya sini sama dengan BD perkan dengan 20. Bermaksud yang ini darab 4 dapat 20. Maka 3 ni darab 4. Jadi BD ni kita akan dapat 12/20. Jadi yang ini adalah 12. Dan sudut BCA. BCA ni adalah sama dengan BCD. Sudut yang sama. BCD, BCA. Sudut yang sama. Jadi kalau kita nak gunakan segitiga bersudut tegak pun boleh. Segitiga bersudut tegak BCD ni tadi ialah 45. Kirakan panjang ADC. Jadi AD yang ini ni kita gunakan teorem Pythagoras. Yang ini kita gunakan, katakan sini saya letak M, sini N. Untuk M, saya gunakan teorem Pythagoras. Untuk N, saya gunakan nisbah trigonometri. Kita ambil segitiga BAD dulu. Iaitu, ini A, ini B, ini C. Jadi saya kira C kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah A kuasa 2. Iaitu 20 kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Jadi yang ini 400 sama dengan B kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Jadi 144. Ataupun B kuasa 2 sama dengan 400 ni tolak 144. Jadi saya dapat 256. Jadi B sama dengan 256 punca kuasa 2. Saya dapat 16. Selesai bahagian yang ini. Jadi yang ini 16. Segitiga yang ini, saya gunakan nisbah trigonometri. Jadi saya buat seperti ini, segitiga bersudut tegak.
Sudut yang ni 45. Okey. Yang ini 12. Okey, sekarang saya nak cari kat sini. Katakan saya letak X. Saya tak boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey, sebab sisi hanya satu sisi saja diberi. Okey. Kita lihat sisi yang terlibat ialah X 12 45. Maknanya 12 ni sisi tentang. Okey, yang ini X sisi sebelah. Jadi ini adalah tangen. Tangen apa? Tangen 45. Jadi saya tulis di sini tangen 45 sama dengan 12 per X. Jadi tangen 45 ni kita boleh kira lah. Okey, tekan tangen 45. Jadi saya dapat 1. Sama dengan 12 per X. Jadi X ni saya darab 1, maka X sama dengan 12. Jadi sini adalah 12. Jadi ABD sama dengan 16 tambah 12 sama dengan 28. Jadi jawapan D. Baik, begitulah perbincangan kita, okey, untuk soalan-soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, okey, di dalam SP 6.1.4, iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, kosinus dan tangen. Dan kalau kita lihat di sini, masalah-masalah dia adalah memerlukan kemahiran-kemahiran, iaitu yang pertama sekali saya ingatkan semula mesti tahu tentang nisbah trigonometri. Okey, yang ini. Okey. Yang kedua ialah untuk menentukan sama ada nilai sin, cos atau tangen itu berada pada nilai positif atau negatif. Okey, dia ditentukan oleh sukuan bulatan unit. Baik, yang ketiga adalah kemahiran teorem Pythagoras dalam mengira sisi segitiga bersudut tegak. Dan keempat saya nak tambah ialah kemahiran menggunakan nisbah trigonometri dalam mengira panjang sisi. Okey. Iaitu kalau katakan segitiga tu diberikan satu sudut X, okey, dan satu sisi A. Maka kita boleh gunakan sudut dan sisi ini untuk mencari sisi M atau sisi N. Okey. Dengan keadaan ini, keadaan A ni diberi katakan, ataupun mana-mana sudutlah diberi. Okey, kalau saya nak cari contoh, katakan A diberi, saya nak cari sisi N, maknanya ini sisi sebelah perkan dengan sending. Itu adalah melibatkan cos X. Okey, kalau sisi N diberi, okey, saya nak cari sisi M. Okey, iaitu sisi tentang dengan sending, tentang per sending itu adalah sin. Jadi saya tulis sin X sama dengan M per N. Okey. Okey, jadi keempat-empat kemahiran ini diperlukan untuk menjawab soalan-soalan berbentuk penyelesaian masalah. Jadi sekian saja perjumpaan kita dalam video ini, dan kita akan jumpa lagi pada video yang seterusnya. Sekian pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.